Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton Nona? Mira harapkan semuanya baik-baik sahaja. Baiklah, hari ini tanggal 21 November 2021 adalah Hari Televisyen Sedunia yang disambut sejak 1996 sempena Forum Televisyen Dunia pertama. Tahukah anda TV elektronik pertama dicipta oleh seorang anak muda berusia 21 tahun pada 1927 dan kini walaupun sifatnya berubah dari kotak sebesar meja kepada skrin di telefon pintar, namun televisyen tetap unggul menjadi media komunikasi utama menyalurkan maklumat penting seperti perkembangan pandemik secara langsung kepada orang ramai. Menarik minggu ini. Decoupage berasal daripada perkataan Perancis, bermaksud seni daripada keratan kertas. Kita di sini kita menggunakan tisu ataupun napkin yang kita ambil daripada Eropah. Berbuat baik sampai mati. Maknanya kita lalui setiap hari, setiap detik tu dengan kebaikan dan kongsikan apa yang ada. Dalam 5 ke 8 tahun lepas, duit Turki 3 kali ganda lebih tinggi daripada mata wang Malaysia. Tapi kini mata wang Malaysia adalah 2 kali ganda lebih tinggi. Saya rasa berbaloi lah duit kita untuk kita datang sini melancong. Lahir pada 4 November 1963, seniwati Azizah Mahzan, 58 tahun, masih lagi aktif dalam dunia seni lakonan. Pernah menerajui rancangan Nona pada tahun 1986 selama 3 tahun, graduan perakaunan ini tidak pernah terfikir dunia seni ini menjadi kerjayanya yang kini sudah pun mencecah 35 tahun. Mula berlakon sejak tahun 1991, Azizah sangat selektif dalam memilih watak yang ditawarkan. Hanya naskah yang menarik minatnya sahaja yang akan diterima dan dijiwai sepenuhnya. Jom ikuti kisah anak seni ini. Apa khabar perempuan? Kita bertemu lagi dalam rancangan Nona. Ya perempuan, kita baru saja merayakan Hari Raya Aidiladha atau Hari Raya Kurban. Dan dengan itu Nona berpeluang bertemu Ustazah Sarijah Haji Baijo, penolong pengarah dakwah kanan. Bakat yang dicungkil secara tidak sengaja mengangkat anak seni ini menjadi antara pilihan utama kerana kemampuannya membawa pelbagai watak meski selepas 3 dekad dalam industri hiburan di Malaysia. Kini Azizah Mahzan menjadi tenaga pengajar kepada bakat-bakat baru yang ingin memulakan kerjaya dalam bidang penyiaran juga bidang seni. Boleh ceritakan sedikit bagaimana kakak menjadi pengacara Nona, permulaannya? Permulaan dia macam kelakar sikit lah, tak sengaja sebenarnya. Masa tu saya masih belajar. Satu hari minggu tu outing, saya pergi ke Jalan Tun Razak, pergi KL. Lepas tu saya nampak ada audition untuk membaca berita sebab saya suka untuk menjadi membaca berita. Okey, saya dapat, saya pergi audition kedua. Dan ketika itu saya belajar, jadi makanya saya berehat sebentar lah. Dan lepas saya habis baru saya jadi pengacara untuk rancangan Nona. Saya tak dapat jadi pembaca berita pun. Kakak ini nak tahu sangatlah ni, daripada bidang perakaunan macam mana boleh singgah pula bidang penyiaran? Tak sengaja juga ke? Tak sengaja. Saya sebelum ni dipanggil untuk buat degree dalam fizik di Universiti Teknologi. Tapi subjek tu saya tak suka. Kemudian arwah ayah saya yang signkan forge my signatory, masukkan saya dalam ITM sebab dia accountant. Macam mana saya tak tahu debit kredit pun masa tu. Saya tak belajar langsung perakaunan. Tapi okeylah, kita lalu jugalah, suka tak suka, tak nak kita lalu je lah. Saya buat saja. Ketika itu lama dah kan, 86, 85 macam tu, saya tak ingat. TV3 hanya bersiaran di Lembah Kelang. Jadi saya rasa kalau kita kata efek ataupun penerimaan orang tu untuk itu saja, not bad.
saya senang dengan pengalaman yang saya lalui bersama dengan Nona. Dan waktu itu kakak bersama dengan dua pengacara hebat, betul? Ya, saya ingat jadi mereka. waktu tu macam mana pula penerimaan penonton? Alhamdulillah, rancangan Nona memang top masa tu kan. Macam mungkin tidak ada banyak persaingan ketika itu. Jadi antara yang masa tu tak ada rating ya, siapa tinggi, siapa rendah, tapi penerimaan sangat bagus. Mula-mula of course lah universe, takut dengan kamera, tak boleh tengok kamera, tapi kami diberi latihan. Saya ingat masa tu Karim Muhammad, Allahyarham Karim Muhammad, Syarkawi Jirim dan ramai-ramai lagi yang hebat-hebat dalam komunikasi dan TV station ni kan. So alhamdulillah saya belajar banyak dari situ. Apa kandungan Nona waktu tu? Banyak antara program yang baru ketika itu, selain daripada memang dihaskan untuk wanita, kita juga titik beratkan pada ahli semasa. Macam contohnya, saya lebih banyak buat field work, saya lebih banyak buat kerja luar, reporting. Macam Hari Kanak-Kanak Sedunia. Kita juga buat live daripada perkahwinan yang gemilang, macam daripada kerabat-kerabat raja. Boleh ceritakan tak, kongsikan kepada kami macam mana mula-mula jadi pelakon? Itu pun tak sengaja juga sebab saya terpaksa ambil cuti yang panjang untuk syuting. Tapi berbekalkan pengalaman yang saya belajar daripada arwah Karim Muhammad, daripada Syarkawi Jirim, ketika itu ada lagi ramai lagi dalam TV3, dan juga basic theatre yang saya ambil di ITM sebagai co-curriculum. Itu yang saya pegang untuk mungkin saya layaklah untuk jadi pelakon. Saya tak ada confident dengan diri saya sendiri. So apa mungkin boleh kongsikan pengalaman manis sebagai anak seni, dah jadi pengacara, dah jadi pelakon, mungkin penyanyi bila? Taklah. Pengalaman manis kan bila anak seni. Menyanyi setakat di pentas saja, di teater musical saja. Okeylah, apa-apa pun saya belajar, hidup terus belajar. Jadi pengalaman manis waktu saya mengacara Nona pun ada, waktu berlakon pun ada. Mengacara Nona saya nampak tak ada beza sampai sekarang, persiapannya dan sebagainya. Dan kalau macam kita, you have to be creative. Saya ingat lagi makeup artist yang sangat kreatif. Kita ikut team minggu tu perlu apa dan perlu pakai apa kan. Dan pengalaman manis waktu berlakon banyak. Satu kebanyakan yang saya belajar daripada kesilapan. Semua orang buat silap dan kita belajar dari situ. Selama menjadi anak seni, apakah pencapaian anugerah yang diterima sebagai anak seni? Okey, itu pun tak sengaja juga. Tak sengaja, semua tak sengaja. Rezeki betul menyebelahi kakak. Saya berlakon terlibat dalam sebuah supposedly drama Kaki Bakar, dan ketika ia diterima di Cannes untuk pertandingan, okey saya pergi. Kita tak menang pun, tapi saya pergi dan kami menang di Belgium, dan saya pergi ke French Bernoulli Film Festival, dan Kaki Bakar menang juga untuk kategori anugerah khas dan beberapa tempat yang lain. Dan untuk Malaysia, okey, saya menang pertama kali untuk anugerah screen filem tahun itu. Bergabung filem dalam cerita Mina Minaci. Tahun 2001 ke 2000 tak ingat. Kemudian 2006 sekali lagi anugerah Sri Angkasa, dan latest 2018 atau 19 di anugerah screen. Sampai ke hari ini nama Azizah Mazan memang disebut-sebut. Mungkin kakak boleh kongsikan, kakak ada prinsip tersendiri yang kita boleh kongsikan. Sekarang ni ramai sangat pelakon-pelakon kan. Mungkin ada sedikit tips untuk mereka? Tips ataupun prinsip saya. Prinsip saya senang, jangan tamak. Jangan buat kerja banyak dalam satu masa. Jangan letak diri anda dalam keadaan yang stres. Bila you ada banyak job, then you akan stres. So dia akan mengganggu performance kita. Tapi saya bukan kerana okey semua orang nak duit dan bayaran pun nak bagus. Tapi kita kena sedar ruang kita, diri kita, sama ada kita mampu untuk melakukan. Macam you boleh ambil 2-3 job at one time kan. Saya tak boleh, saya rasa stres. Dan saya habiskan satu persatu. Fokus satu persatu. Itulah yang saya rasa macam itu prinsip yang saya pegang sampai sekarang. Baiklah, itu sahajalah perkongsian bersama Kakak Azizah Mazan. Tapi sebelum kita meninggalkan Kak Azizah Mazan, kita mungkin boleh dapat ucapan untuk penonton. Saya mendoakan semua
jaga diri, jaga hati, jaga kesihatan. Semoga semuanya sejahtera selalu. Dan yang untuk menyokong saya ucapkan ribuan terima kasih. Alhamdulillah. Bersiaran di Rumah Putih kali ini, Mira dapat rasakan ketenangan di tengah kehijauan kerana lokasinya terletak berdekatan di Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur. Tempat ini asalnya adalah sebuah kediaman yang diubah suai menjadi kafe berkonsepkan taman dengan elemen moden dan minimalis. Apa yang pastinya di setiap sudut kafe ini sangat cantik dan sesuai dijadikan latar belakang untuk bergambar. Mengenali Puan Tukinah Wardi 59 tahun memberikan kita kefahaman mengenai hakikat beragama dan berbudi. Lebih dikenali sebagai Kak Tina, anak kelahiran Keluang Johor ini mempunyai prinsip tersendiri iaitu berbuat baik sampai mati. Terlibat dalam pelbagai aktiviti kebajikan, bagi Kak Tina ramai yang memerlukan bantuan, sumbangan dan perhatian tidak kira agama dan juga warna kulit mereka. Berbuat baik sampai mati. Maknanya kita lalui setiap hari, setiap detik tu dengan kebaikan dan kongsikan apa yang ada. Kesedaran bahawa hidup ini mempunyai tujuan yang lebih besar dan penting daripada sekadar kebahagiaan di dunia menjadi pendorong kepada keabdian seorang wanita terhadap kerja kebajikan. Itulah yang dimaksudkan oleh Kak Tina yang menyedari hakikat ini sejak usia 20-an. Saya adalah salah seorang daripada ahli lembaga koperasi dan memegang jawatan 3 tahun yang lalu, dan di bawah koperasi itu ditubuhkan satu mat yang dinamakan Koperasi Falah Mat, dan Falah Mat itu adalah di bawah urusan Masjid Al-Falah UNJ 9 sendiri. Saya bertanggungjawab dan saya sebagai pengurus di Falah Mat itu daripada 3 tahun sampai ke hari ini. Juga saya memegang jawatan sebagai penggerak di Misi Amal Insaniah Selangor yang berpangkalan HQ-nya di Taman Surada Kajang di Kebun Ni sendiri. Itulah saya memegang jawatan itu. Di samping saya buat aktiviti di Koumat, juga buat aktiviti sekali di Misi Amal. Yang ni selepas letak baju kena letak air. Menuai hasil bumi selain sebagai terapi minda juga menjadi sumber bagi Kak Tina dan rakan seperjuangannya untuk dijual bagi mendapatkan dana misi amal mereka. Alhamdulillah, pagi ni buah-buahan semua dah sampai. Kita ada buah cempedak yang dah pre-order dekat dalam grup ataupun PM. Diharap datang hari ni. Kemudian pagi ni special. Ada jagung mutiara. Yang ini kalau saya beli daripada supermarket, satu biji kecil tu je dah RM2.50. Tetapi hari ni sebab kita dapat murah, so kita akan jual murah juga. Kalau di koperasi Masjid Al-Falah Mat tu, setiap pagi saya akan menguruskan kedai itu. Kita ada staff dan kita mulakan aktiviti seawal pagi, jualan-jualan yang ada, segala one stop shop di situ. Dan di samping tu semua jemaah boleh juga buat sumbangan dan infak daripada barang-barang yang kita jual kepada kita punya food bank di situ, yang di mana food bank itu kita akan salurkan kepada mana-mana yang memerlukan. Maksudnya bukan sekitar Selangor, kita akan hulurkan sumbangan yang ada itu kepada di mana-mana yang memerlukan. Penerima bantuan terlalu ramai. Okey. Ialah macam asnaf bandar ni terlalu ramai. Sekitaran Subang Jaya dan juga sekitaran USG, sekitaran Puchong, Sunway
Selangor, Melaka, dan kita juga pergi sampai Kelantan, Terengganu, kita juga pergi sampai Sabah, Sarawak, begitu. Jadi di mana ada permintaan, kita belum pernah tolak setiap permintaan. Kita akan queue permintaan-permintaan mereka. Jadi bila kita ada kesempatan, insya-Allah kita akan capai ke setiap permintaan yang diminta. Biasanya kita akan interview setiap penerima, asnaf, warga emas yang tua, yang kemudian miskin bandar, miskin kampung. Capaian kerja amal mereka bukan sahaja tertumpu di Malaysia, malah jangkauan jariah turut sampai kepada umat di luar negara pada setiap tahun, terutamanya sebelum pandemik melanda. Saya juga adalah Ketua Biro Muslim Tour di Co-op dan saya membawa trip ke mana-mana negara, dan saya lebih suka pergi negara yang di mana negara itu kita buat sumbangan sekali. Umpamanya kita pergi Vietnam setiap tahun, kita pergi ke Aceh atau kita pergi Thailand, kita pergi ke Indonesia, kita pergi sampai ke Egypt pun kita pergi. Jadi masa kita bawa rombongan jemaah-jemaah ni, di samping tu kita juga bawa bersama barang-barang sumbangan. Kalau kita tak boleh bawa dalam baggage, kita akan beli di sana. Kita bawa duit sumbangan daripada kawan-kawan, kita beli sana, kemudian kita cari asnaf-asnaf di sana, kemudian kita akan buat aktiviti bersama. Kesempatan itu memberi peluang kepadanya menyaksikan realiti perit kehidupan masyarakat dunia dengan lebih dekat. Ini menjadikan dirinya lebih mensyukuri nikmat selain mempelajari budaya dan semangat setia kawan dalam sama-sama membantu insan yang memerlukan. Berbuat baik sampai mati. Maknanya kita lalui setiap hari, setiap detik tu dengan kebaikan dan kongsikan apa yang ada. Maknanya segala apa yang kita ada tu kita kongsi bersama. Kita ada ramai kawan, jemaah, anggota, kemudian kawan-kawan di tempat kerja, kawan-kawan di mana. Jadi saya terapkan prinsip yang sama kepada semua kawan-kawan, dan kawan-kawan alhamdulillah mempunyai prinsip yang sama dan mempunyai support yang sama. Jadi daripada support mereka itu kami tak pernah berhenti walaupun satu hari. Itu saya rasa sangat seronok kerana dengan menyeronokkan orang di luar. Jadi sama-sama kita bersama kawan-kawan ni seronok sekali. InsyaAllah saya cakap biar buat baik sampai mati. Decoupage berasal dari perkataan Perancis iaitu découper yang membawa maksud pemotongan. Kaedah potong dan tanpal menggunakan kertas berwarna di atas objek seperti beg, tiffin dan cawan mampu menghasilkan seni moden dan vintage. Memerlukan minat dan kesabaran yang tinggi, Azlina Abdul Rahman dari Craft by JC berkongsi 3 teknik bagi menghasilkan produk yang berkualiti. Dari sekadar hobi, dia tidak menyangka ia boleh menjadi sumber pendapatan lumayan. Segmen Deko minggu ini berkongsi mengenai seni decoupage. Decoupage sebenarnya berasal daripada perkataan Perancis, bermaksud seni daripada keratan kertas. Apa saja kertas yang cantik kita jadikan seni decoupage. Seni tampalan ni pada mulanya orang buat pada perabot. Kemudian dibuat pula kepada barang-barang perhiasan. Terutama di Malaysia pula sekarang ni decoupage lebih popular dengan barang-barang perhiasan dan barang-barang kegunaan dapur. Selalunya kita di sini kita menggunakan tisu ataupun napkin yang kita ambil daripada Eropah. Tapi kita juga boleh gunakan apa juga jenis kertas, termasuk kertas beras, rice paper ataupun mulberry paper, sebab dia lembut. Bila lembut, kita olahkan kepada medium yang kita ada, dia jadi nampak serasi dan ada yang ramai orang kata nampak seperti dilukis. Yang pertama tadi kita buat menggunakan crackle medium. Dia yang pertama basic, bahan basic macam biasa, gesso, cat, decoupage glue,
Dan kemudian kita perlu ada medium untuk menjadikan dia crack. Kita perlukan kertas pasir untuk menggosok permukaan supaya dia licin. Supaya tak ada kesan-kesan kayu yang berlebihan ke apa ke. Kemudian baru kita gunakan gesso. Gesso sebagai primer. Selepas gesso, kena gunakan satu lapisan cat yang berwarna gelap. Lepas kering, baru kita sapu dengan cracker medium. Dan cracker medium ni selepas tersapu, tak payah tunggu kering. Terus kita sapukan dengan cat yang kedua. Dan kita keringkan dia dan pelan-pelan kita akan nampak crackle effect tu. Kalau kita nak force dry pun boleh, kita gunakan hair dryer pun sama efek dia. Cuma dari segi dia punya kering tu lagi elok kalau kita biarkan natural dry. Sebelum meletakkan tisu, sapukan gam khas decoupage, letakkan tisu. Kemudian ratakan dengan plastik dan scraper. Akhir sekali, sapu dengan sealer serta varnish. Kemudian yang kedua, kita guna teknik distress. Distress bermakna ada dua lapisan cat. Lapisan yang pertama, kita cat warna gelap. Kemudian kita sapukan dengan lilin. Kita kena gunakan paraffin wax. Jadi, kemudian kita cat lapisan yang kedua menggunakan warna yang cerah. Kemudian kita gosokkan dengan kertas pasir supaya menampakkan cat di sebalik dia. Itu maksudnya distress. Distress ni macam dia ala-ala shabby, macam tu, vintage macam tu. Dan juga termasuk image transfer. Saya cuma gunakan A4 paper dicetak menggunakan laser print. Selain daripada laser print, bila kita varnish, warna akan keluar. Penggunaan plastik adalah bagi mengelakkan tisu terkoyak disebabkan geseran atau lembapan pada jari. Teknik yang last kali kita buat water slide. Kertas tu khusus untuk water slide dan kita cuma perlukan medium, apa barang yang kita nak gunakan, dan air. Itu saja. Just potong kertas mengikut saiz yang diperlukan. So, dan tekapkan air di situ sampai bagi masa dalam beberapa saat, kita boleh tarik kertas di belakang dia dan dah siap. Dan tip dia untuk senangkan kerja sebab kita takut, setengah orang dia takut basah ataupun dia takut dakwat tu hilang ataupun dia takut benda tu putus. Jadi, gunakan tisu basah. Gunakan tisu basah dan kita straightkan dia punya design tu supaya hilang segala air bubble. Bagi menjaga barangan decoupage, petuanya adalah mengelap sehingga kering setiap kali selepas penggunaan sebelum ia disimpan agar tahan lebih lama. Semoga perkongsian seni decoupage ini menjadi inspirasi untuk anda yang ingin mencuba. Minggu Fashion Kuala Lumpur KLFW telah membuat kemunculan semula tahun ini yang mempamerkan 48 pereka Malaysia yang mengetengahkan koleksi ready to wear. Hatta Dolmat, nama yang tidak asing lagi, mengetengahkan fashion sustainable. Hatta minat dengan fashion ini kerana minatnya terhadap alam sekitar selain daripada rasa tanggungjawab menjaga alam. Bermula tahun 2015, Hatta sering menjadikan lebihan kain menjadi sesuatu yang boleh diguna pakai seperti beg dan bucket hat. Industri fashion kembali bangkit dengan pembukaan tirai Minggu Fashion Kuala Lumpur 2021. Menyelitkan elemen pelancongan, Hatta menjanjikan rekaan yang segar untuk peminatnya.
Sehingga tahun lepas apabila koleksi datang untuk Caleb Fashion Week, kita pertama kali di Malaysia menggunakan recycle material. Recycle material ini adalah kolaborasi Hatta bersama Clots Malaysia yang membekalkan kami material sustainable. Mengetengahkan rekaan ala batik sustainable, Hatta ingin menghapuskan stigma bahawa batik hanya sesuai digayakan di majlis formal sahaja. Hatta amat menitik beratkan setiap perincian bagi sesuatu abstrak selain memastikan rekaannya sesuai dipakai oleh semua golongan termasuk mereka yang berhijab. Okey, Hatta bermula mencari ilham untuk motif. Hatta cari pada akhir Ogos sehingga sekarang proses itu dan Hatta dapat fabrik sehingga mereka motif sehingga dalam 2-3 bulan jugalah untuk menghasilkan koleksi penuh. Industri pakaian dalam pasaran tempatan lazimnya menggunakan fabrik polyester yang tahan lama namun sukar untuk dilupuskan. Berikutan itu, Hatta dengan sokongan penuh dari Kerajaan Malaysia mengambil langkah bertanggungjawab meneruskan usahanya dengan menghasilkan rekaan menggunakan bahan yang boleh dikitar semula. Salah satu Hatta buat recycle RPET, ada recycle plastic material macam apa yang Hatta pakai. And then ada upcycle konsep Hatta pakai kasut lama, Hatta paint untuk jadikan one of the, nanti tengoklah kalau nampak ada kasut yang macam outstanding tu, maksudnya itu Hatta hand paint kasut tu, itu adalah upcycle. Dan recycle adalah material yang Hatta dapat dari Clots. Di peringkat global, jenama besar juga sudah agak lama melibatkan diri dengan penggunaan bahan kitar semula. Bagi Hatta, usahanya ini wajar dikekalkan dari generasi ke generasi bagi menjaga kelestarian serta ekosistem yang lebih selamat. Dan tahun lepas hingga tahun ini memang mendapat perhatian terutama dari Malaysian Book of Record dan United Nations dah recognize apa yang kita buat sehingga Hatta ada wujudkan Kuala Lumpur Young Designer Association untuk fokus kepada young pereca fashion sebab subjek sustainability tidak ada di dalam silibus University Fashion di Malaysia. Jadi mereka nak refer ke Hatta. Jadi Hatta nak mereka berpengalaman. Mementingkan kesedaran terhadap bahaya bahan buangan dari industri tekstil, Hatta menyeru rakan industrinya supaya mengorak langkah yang lebih mesra alam dengan memeriksa semula struktur model perniagaan mereka. Kita ucapkan semua macam media, korang semua yang macam tidak henti support Hatta, apa yang Hatta buat. Korang tengok perkembangan Hatta daripada dulu sampai sekarang. Cuba kelainan, berani buat kelainan, tukar itu, tukar ini. Hatta ucapkan terima kasih banyak-banyak supaya terus support Hatta, usaha Hatta dan hargai koleksi Hatta. InsyaAllah. Buat Hatta Doma, I'm wishing you all the best. I'm so proud of you. And I can't wait for them to see you for KL Fashion Week this year. Hatta, congratulations. Thank you so much. Yaya tahu Yuna mesti bangga juga dengan Hatta. I know she will love it so much as I do. Tahniah Hatta, and then hopefully all di sana kita ni akan join Hatta untuk gunakan produk-produk kita semula ni . Misi utamanya adalah untuk mengurangkan lambakan bahan buangan fabrik. Hatta berharap usahanya ini sedikit sebanyak dapat memberikan kesan positif kepada alam sekitar. Kabinet dapur pastinya menjadi impian setiap pemilik rumah, lebih-lebih lagi buat para wanita ataupun isteri. Bagi mendapatkan hasil yang terbaik, kita harus bijak membuat pilihan dalam pelbagai rekaan terkini, memenuhi citarasa dan harga yang berpatutan. Ikuti perkongsian pembuatan dan pemasangan kabinet rumah, terutama sekali kepada anda yang ingin menambah elok kediaman sendiri. Kita saksikan selepas ini. Hai, nama saya Anis Laila binti Adam. Saya merupakan pemilik Ideas Master Home.
Okey, Idea Semasa Home bermula pada tahun 2017 di mana saya berhenti kerja pada tahun itu dan saya lebih subkan rekaan saya di kilang-kilang luar. Dan dari situ saya memang ada rancangan nak buka kilang kabinet. Cumanya saya masih simpan modal dan berbekalkan modal yang ada itu, maka tertubuhnya kilang Idea Semasa Home pada tahun 2018 di mana kami mempunyai 1 kilang kabinet dan 5 orang pekerja sahaja yang berkemahiran. Sambutan yang diberikan sangat-sangat menggalakkan di mana setakat ni lebih 15 syarikat rekaan dalaman berkolaborasi dengan Idea Semasa Home. Okey, berbekalkan pengalaman saya dan suami selama 15 tahun, jadi kini kami mempunyai 2 kilang dan 10 orang pekerja yang mahir dalam pemasangan kabinet. Okay, di Idea Semasa Home, kami banyak projek-projek residensi di mana kami buat custom made kabinet seperti kabinet almari, TV kabinet, study table, wall paneling dan paling utama sekali adalah kabinet kegemaran wanita iaitu kabinet dapur. Dan kami juga mengalu-alukan mana-mana syarikat interior designer berkolaborasi dengan kami untuk projek-projek mereka juga. Target market kami adalah golongan individu yang baru saja mendapat kunci dan dalam fasa mencari basic kabinet seperti kabinet dapur, wardrobe ataupun TV kabinet sesuai dengan bajet yang tidak membebankan. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MTIB kerana sudi memberikan peluang dan memberikan sokongan kepada pengusaha-pengusaha perkayuan perabot seperti kami. Okey, bagi yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan kami, boleh terus ke Facebook kami ataupun Instagram iaitu Idea Semasa Home dan admin akan melayani anda. Apabila bercakap mengenai percutian, pasti ramai yang inginkan lokasi dan cuaca yang menarik, penuh sejarah dan yang paling penting, kos yang berpatutan. Turki adalah negara yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Farah Rina Kamil, 32 tahun yang tinggal di Turki sejak tahun 2012 selepas berkahwin dengan seorang rakyat tempatan dan mempunyai seorang anak. Bersama Farah Rina menelusuri keindahan negara yang suatu ketika gah dengan kegemilangan Empayar Uthmaniyah. Republik Turki memiliki keindahan yang unik kerana sebahagian negara itu berada di Asia, manakala selebihnya terletak di benua Eropah. Ia juga kaya dengan warisan sejarah dan peradaban Byzantine serta Uthmaniyah. Hai, Assalamualaikum penonton Nona. Saya Farah Rina dan keluarga akan membawa anda ke tempat-tempat menarik di Turki. Pertama kali Farah Rina menjejakkan kaki ke bumi Anatolia apabila dia menjalani latihan praktikal di sebuah universiti tempatan 10 tahun yang lalu. Farah Rina kemudiannya berkahwin dengan warga tempatan, Erkin Shakir, 32 tahun, seorang pembina perisian. Kini Farah Rina mempunyai seorang cahayamata, Erfan Shakir, berusia 8 tahun. Sejak 2 tahun lalu, Farah Rina menawarkan perkhidmatan pelancongan ala backpackers untuk mereka yang ingin ke Turki. Banyak tempat-tempat menarik
di Turki ni yang boleh dilawati? Sebenarnya kalau saya kata dalam tempoh seminggu, 7 hari tu memang tak cukup untuk lawat satu Turki. Sebab Turki ni ada 81 negeri dan untuk satu minggu tu memang kita tak dapat nak penuhkan untuk 81 bandar yang ada dalam Turki. Jadi contohnya kalau saya ambil Istanbul tu sendiri dia ada Hagia Sophia, ada Masjid Biru ataupun dikenali Sultan Ahmed, dan ada muzium-muzium lain dan tempat-tempat seperti Topkapi, masjid-masjid lama dan sebagainya. Memang tak cukup masa untuk satu hari tu. Selain daripada tu, kita ada bandar untuk dilawati seperti Bursa dan bazar-bazar, tempat-tempat jual kain baju, sutera, tudung dan sebagainya. Memang menjadi tarikan rakyat Malaysia untuk datang untuk lawat negara yang cuaca yang berbeza dan pemandangan, keindahan alam dan budaya yang berbeza. Keunikan Republik ini pastinya menarik minat pelancong yang cintakan sejarah. Kekayaan sejarahnya jelas pada ukiran mercu tanda, reka bentuk seni bina dan budaya masyarakatnya. Turki pernah diperintah oleh 4 empayar besar iaitu Rom, Greek, Byzantine dan akhirnya dikuasai empayar Islam Utsmaniyah. Saya yang kini menetap di Antalya yang terletak bersebelahan dengan Laut Mediterranean, dan apa yang saya dapati tak ramai rakyat Malaysia bila datang ke Turki untuk sampai ke sebelah laut seperti Mediterranean, Aegean, dan mereka banyak berada di kawasan tengah-tengah bandar atau kawasan-kawasan yang lebih berpusat ataupun kawasan seperti muzium atau sejarah-sejarah lama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat daripada pelancongan alam, pelancongan alam ni kita dapat lihat banyak kawasan-kawasan hutan yang boleh dijelajah, kawasan-kawasan lembah, air terjun, laut-laut yang jernih, biru yang menarik untuk dilawati. Gabungan masa lalu Turki paling ketara dari kepelbagaian makanannya yang ada pengaruh Arab, Parsi, India dan Eropah. Selain makanan ruji masyarakat iaitu roti, Turki juga terkenal dengan pelbagai jenis manisan. Saya boleh katakan pada mula-mula saya sampai, saya memang tak boleh terima masakan orang Turki dekat sini. Mungkin kalau segi makan yang macam kebab, daging ataupun yang wrapped chicken tu, kita boleh makan lagi lah sebab ada rasa pedas dan sebagainya. Daripada dalam 5 ke 8 tahun lepas, duit Turki 3 kali ganda lebih tinggi daripada mata wang Malaysia. Tapi kini Turki dengan politik yang bergolak dan keadaan dalaman Turki yang kini mengalami inflasi yang teruk, sekarang duit mata wang Malaysia adalah 2 kali ganda lebih tinggi, dan saya rasa sangat-sangat sesuai untuk rakyat Malaysia datang dan melancong ke Turki. Ya, sebab saya rasa berbaloi lah duit kita untuk kita datang sini melancong dan kita lihat sesuatu terlebih murah dan banyak yang boleh kita belanjakan ataupun kita spend untuk berjalan-jalan dalam Turki ni. Dari segi pelancongan, mereka memang dah lama buka kepada orang luar dan tiada kuarantin yang diperlukan untuk kemasukan dan keluar di lapangan terbang tu lah. Cuma memerlukan PCR test untuk masuk untuk datang ke Turki. Terima kasih kami ucapkan kepada Kafe Rumah Putih kerana sudi menerima kunjungan kami di sini. Baiklah, kita sudah pun tiba di penghujung siaran. Teruskan layari laman Facebook dan Instagram kami di Tim 3 Nona. Jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga
surga ibu